Dia kata salah ke untuk satu orang kata apa-apa dia ambil terus daripada Allah Ta'ala? Biar ni ilmu ambil terus. Nabi Khidir boleh ambil terus. Walaupun Nabi Musa ada, tapi Nabi Khidir boleh ambil terus. Tak perlu bergantung pada Nabi Musa AS. Dan kita telah jawab dah bab ni, dia orang panggil ilmu apa? Ladunni. Ladunni itu sebab perkataan di dalam suratul Kahf. Bila Nabi Musa dengan pemuda yang bersama dengan dia yang pergi, pemuda tu dalam berbagai yang bersama dengan Nabi Musa, Fatah yang bersama dengan Nabi Musa yang disebut dalam, dia jumpa dengan Nabi Khidir tu, fawajada, mereka berdua mendapati, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Fawajada abdan min ibadina, mereka berdua mendapati seorang hamba di kalangan hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina, kami bagi rahmat daripada sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, kami ajar dia min ladunna, dari sisi kami, yakni sisi Allah, ilma Tuhan tu jadi ladunni kata. Min ladunna ilma. Maksud bila ladunni tu, ilmu tu dari sisi Tuhan. Tuan-tuan, kalau kita jumpa satu orang, dia semayang lain daripada kita. Semayang lain aku ni ilmu laduni. Kita nak baca nak dah. Dan dia baca ayat ni. Macam mana Nabi Khidir dapat tu, aku dapat yang tu. Kita mana boleh kita kata syariat Nabi Muhammad ada. Macam tu Nabi Khidir, Nabi Musa ada, dia tak pakai, dia pakai buah dia. Sebab tu kita tengok sebahagian tu memang sentiasa duk panggil Khidir. Nabi Khidir aja cerita dia apa. Tuan-tuan, dia ada perbezaan yang besar. Apa perbezaannya? Perbezaan dia ialah Nabi Musa, dia tidak diutuskan kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir itu Nabi. Sebab itu di dalam riwayat, bila dia jumpa Nabi Musa, dia tanya apa? Anta Musa ila Bani Israel. Mungkinlah dia tanya dalam bahasa Ibrani lah. Tapi dah riwayat dalam bahasa Arab. Anta Musa ila Bani Israel. Adakah engkau Musa yang dihantar kepada Bani Israel? Maksudnya Nabi Musa diutuskan kepada Bani Israel. Khidir tak kena lah. Wahyu yang turun pada Nabi Musa tak kena pada Khidir. Pasal dia tidak termasuk di dalam Bani Israel tu yang diutuskan. Di dalam hadis Nabi sebut, wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'amma. Nabi-nabi diutuskan kepada kaumnya saja, aku telah diutuskan untuk seluruh manusia. Sebab itu kalau kita baca tafsir Al-Qurtubi, ni saya quote Qurtubi, bukan saya sebut, tapi Qurtubi kata, siapa yang kata dia tak perlukan syariat kerana dia adalah pada makam macam Nabi Khidir, dapat terus ni, kafir, dibunuh dia. Qurtubi kata. Dalam aqidah syarah, aqidah tahawiyah disebut benda yang sama. Kerana kalau kita buat macam tu, semua orang akan terlepas daripada syariat. Tak payah ajaran Nabi, dia dapat terus.
Orang tak bergantung lagi kepada ajaran Nabi SAW kerana untuk apa aku tanya Tuhan tu. Dan ini semua bibit dia yang tuan-tuan tengok ni. Selak lansir, terai, tanya Nabi terus. Ini semua untuk skip. Daripada semua ajaran yang ada ni, terpaksa duk ikut. Memanglah dalam kitab kata macam tu. Memanglah hadis kata macam tu. Tapi kami tanya terus Nabi. Tuan-tuan nak buat macam mana? Sebab tu, ulama-ulama sebut tentang pendusta Rutan Al-Hindi, yang dia pada kurun yang keempat pi mengaku kata dia sahabat Nabi. Itu yang hatta Al-Imam Suyuti, Ibn Hajar dan seumpamanya menemplak orang yang riwayatkan tu. Man safaha man safahani, man safaha man safahani, man safahani sampai akhir. Dakhal al-jannah. Siapa yang bersalam dengan dia, kata safah tu Rasul, aku salam dengan Nabi. Kemudian Nabi kata siapa yang bersalam dengan aku, bersalam dengan orang yang bersalam dengan aku, bersalam dengan orang bersalam dengan aku, bersalam dengan orang bersalam dengan aku, masuk syurga. Dia panggil al-musalsal bil musafahah. Musalsal musafahah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah tulis kitab khas. Abu Ghudah Asy'ari, Sufi dah, Abu Ghudah. Tulis kitab khas laknat Tuhan kepada orang yang riwayat. Kerana itu semua dia mula create untuk skip daripada syariat. Tuan-tuan tak perlu syariat. Dan tuan-tuan tengok lepas ni banyak semua kamu. Sebab itu mudahnya manusia ni, dia dakwa mimpi ya. Saya mimpi. Kalau nak ikut mimpi Abu Bakar, mimpi Umar, mimpi lebih dekat. Sebab tu macam saya sebut, wali. Siapa wali paling tinggi sekali kalau dia jadi ada wali kalangan umat Islam? Siapa wali paling tinggi? Siapa dia orang yang terbaik di kalangan umat ni, yang terbaik, the best person after our Prophet sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar. Kalau nak kata the friend of Allah tu makna wali, Abu Bakar. Tapi mana orang mau angkat Abu Bakar? Jauh tak ada untung. Wali Allah Umar bin Khattab, mana orang angkat? Tak syiok. Dia angkat hak kubur mana kat kampung dia semua. Hak ni ada income. Nak tawasul dengan wali ni dekat, kita jauh dengan Allah. Saya bukan masalah, saya tahu tentang khilaf tawasul tu. Tapi kalau setakat dengan keberkatan Syekh Fulan wa Syekh Fulan, ya Allah terima, tidaklah kepada syirik, dia masalah fiqh. Kalau Allah yang kita minta cuma dengan keberkatan. Tapi kalau betul-betul kita mencari keberkatan Fulan dan Fulan, jah Nabi, keberkatan Nabi tentu lebih tinggi. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, tapi semua tu mereka tak pergi. Abu Bakar, dia pun tak mau. Mesti dengan keberkatan tuan-tuan Syekh Naqsyabandi mana, hak geng dia juga. Kalau betul, kenapa tak pergi kepada yang lebih hebat? Semua ni ada kira bicara bisnes yang lain. Kalau betul lah kau nak tawassul dengan yang dekat, tentu Nabi Muhammad, tentu Isa, Musa, Zakaria, Ilyas, Zulkifil, Ibrahim, Ismail, Ishaq.
Ini semua tuan-tuan baru, tuan-tuan sebahagian dah hidup dah kat 70 tahun dah. Lama dah tak dengar benda ni. Sekarang mari balik. Tu yang duk pil melompat kat kubur tu. Pegang kepala kubur tu, duk semua ni ada agenda dia. Tuan-tuan tengok Syiah. Kita baca hadis Ali. Syiah. Akhirnya menangis. Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Kalau betul dia nak Hasan, cucu Nabi. Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Bukan Ali saja sepupu Nabi. Ramai lagi. Tapi mereka nak ini saja. Mereka pilih yang ni, ia bersifat sektarian. Ada puak. Dan itulah tuan-tuan tengok, setiap tarekat yang mari, dia akan tabalkan satu orang yang ada kaitan dengan tarekatnya, kerana dia nak himpunkan satu kumpulan manusia untuk duduk di bawah payung tarekat dia. Lepas tu marilah ustaz-ustaz ni, ada dalam hadis Nabi, kita justifikan sesuatu yang bukan itu maqasid tu. Kita nak tahu apa maksud di sebalik hal-hal yang berlaku ini. Wallahu ta'ala alam.